Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita pada kali ini dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-275 insya-Allah, iaitu di surah An-Nahl ayat 73 sehingga ayat yang ke-79 insya-Allah. Sebelum daripada kita teruskan, masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberi feedback gambar dan juga suara. Insya-Allah hari ini kita akan mulakan dengan seperti biasa saya akan bacakan sedikit daripada ayat Al-Quran daripada muka surat ini, iaitu ayat yang ke-73, dan seterusnya kita akan cuba melihat so sesi kita ini adalah bertujuan untuk kita mendapat gambaran, memahami serba sedikit apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksud daripada setiap ayat yang ada di dalam setiap muka surat yang kita bacakan pada setiap hari. Masa kita tak lama, kita hanya ada 30 minit sahaja, kita sumbangkan 30 minit sahaja untuk cuba kita fahami setiap daripada muka surat yang ada dalam Al-Quran ini. Kita bahagikan setiap muka surat untuk memudahkan kita, pembacaan kita, untuk penelitian kita, tadabbur kita. Moga-moga kepada sesiapa yang nak lebih lagi untuk faham setiap daripada ayat-ayat ni, insya-Allah diharapnya akan terus insya-Allah untuk bersama-sama melihat, mendengar, dan dalam masa sekarang ni banyak peluang yang boleh kita buat insya-Allah untuk mendapatkan setiap daripada kefahaman kepada ayat-ayat Al-Quran ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang berada di surah An-Nahl. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, surah An-Nahl ini adalah pergandingan. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nikmat, iaitu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia. Pelbagai nikmat, itu yang pertama, dan kemudian yang kedua, dalam masa yang sama sepatutnya manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah perkara yang sepatutnya. Kenapa manusia tidak bersyukur? Kenapa manusia begini? Kenapa manusia ni mengambil ini? Kenapa manusia ni buat ini? Sedangkan Allah Taala yang memberikan kepada mereka semua rezeki, semua nikmat. Tapi manusia terus menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengabdikan diri menjadi hamba kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Taala yang memberikan kepada mereka rezeki, memberikan kepada mereka nikmat, mereka tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ulang-ulang perkara ni, dua perkara ni yang berulang-ulang. Kita kata sekali Allah Taala sebutkan, sekali Allah Taala sebutkan begini kan, Allah, kita katakan macam kenapa kamu ni tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Taala beri kepada kamu pelbagai nikmat kepada kamu. Kita tengok sini, Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, ayat 73, Allah Ta'ala berkata, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Mereka ni sembah selain daripada Allah. Kenapa mereka tak sembah Allah? Mereka ni menyembah يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Mereka sembah selain daripada Allah, sedangkan مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا. Sedangkan apa yang mereka sembah tu tidak langsung memiliki untuk mereka ni rezeki. Adakah berhala-berhala tu yang mereka sembah tu memiliki rezeki, dapat memberi rezeki kepada mereka? Macam mana nak beri rezeki? Mereka sendiri buat berhala-berhala tu. Mereka yang mengukir berhala tu, bagaimana nak beri rezeki kepada mereka? Ini Allah Ta'ala suruh kita berfikir, suruh mereka berfikir, suruh orang-orang yang tidak beriman berfikir, suruh orang yang tak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfikir kan? Berfikir. Jadi adakah logik perkara ni? Kemudian Allah Ta'ala kata minas samawat wal ardi, sama ada di langit ke di bumi ke, siapa yang beri rezeki? Allah Ta'ala yang turunkan hujan. Minas samawat ni makna daripada langit, maknanya hujan lah kan, Allah Ta'ala berikan. Dan juga yang lain-lain, kalau kita boleh kata lagi, kepanasan mataharinya dan macam-macam lagi.
udaranya, semua tu Allah Ta'ala yang berikan kepada mereka, bukannya berhala tu, bukannya apa yang mereka sembah tu. Kenapa ya'buduna min dunillah, kenapa mereka disembah selain daripada Allah? Kemudian wal ardi, Allah Ta'ala kata juga rezeki daripada bumi. Rezeki ni dua saja, daripada atas dan juga daripada bawah kan. Daripada atas ni hujan turun, kemudian bawah ni menumbuhkan pokok-pokok. Daripada pokok-pokok inilah rumput-rumput inilah dimakan oleh binatang. Kita pun makan hasil-hasil daripada pokok-pokok ni kan, daripada buah-buahan dan sebagainya, daripada biji-bijian ini dan macam-macam lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kan, syai'an, langsung berhala-berhala tu dapat memberikan apa-apa kepada mereka. Wala yastati'un, dan tak mampu pun, berhala tu tak mampu pun untuk memberikan apa-apa kepada mereka. Jadi kemudian sampai di situ lah persoalan, pertanyaan kan, Allah Ta'ala kenapalah mereka buat macam ni? Fala tadribu lillahil amsal. Allah Ta'ala kata fala tadribu, janganlah kamu, bahasanya janganlah kamu pukul untuk Allah ini amsal, contoh-contoh. Tapi maksud di sini ialah apa? Janganlah kamu ni, artinya itu menjadikan syirik-syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amsal ni ialah penyerupaan, artinya asal makna ialah satu benda, misal ni kita kata satu benda yang serupa dengan satu benda yang lain, itu misal, misalnya, perumpamaannya dan sebagainya. Jadi maksud ni adalah fala tadribu lillahil amsal, artinya ialah kamu janganlah ambil selain daripada Allah dan kamu serupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha ya'lam, Allah Ta'ala saja yang tahu, wa antum la ta'lamun, Allah Ta'ala, kamu semua tak tahu. Allah Ta'ala tahu, kamu semua tidak mengetahui. Kemudian sekarang ni masuk kita kalau ikut dalam mushaf tu, dia akan habis ada tanda apa ni, itu ada tanda dipanggil rubu' hizb ni makna ialah bahagian-bahagian lah yang dibahagi-bahagikan, seolah macam ada cerita baru kan. Sekarang masuk topik yang sedikit baru, masa berkaitan insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sekarang ni ialah perumpamaan. Perumpamaan yang tadi itu, perumpamaan maksudnya ialah jangan syirik dengan sesuatu pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dua perumpamaan supaya manusia ni berfikir, kenapalah manusia ni sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala, kita tengok kan dalam ayat 75 insya-Allah, ayat 75 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, daraballahu mathala, Allah Ta'ala buat perumpamaan. Perumpamaan ni, masalan sini perumpamaan artinya apa dia? Perumpamaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menunjukkan bahawa batilnya, tak betulnya apa yang mereka buat ni, apa mereka ni sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daraballahu mathala, Allah Ta'ala buat perumpamaan, abdan mamluka, seorang hamba yang dimiliki, artinya seorang hamba lah. Ni zaman dulu ni ada hamba, zaman sekarang tak ada hamba. Tapi zaman dulu ada hamba, sekarang ada juga perhambaan dalam bentuk yang lain. Tapi zaman dulu tu memang ada hamba betul. Hamba yang tu yang dijual dan sebagainya tu kan. Itu bagaimana kita tengok cerita-cerita kan. Tapi bukan hamba yang bagaimana yang berlaku di Afrika tu. Kan dia ambil orang daripada Afrika, dibawa ke Amerika untuk apa, menjalankan pertanian oleh orang barat tu. Itu hamba yang dahsyat tu, itu hamba penangkapan dalam Islam itu tak dibenarkan. Jadi Allah SWT sini buat cerita pasal hamba ni, abdan mamluka la yaqdiru ala syai', yang mana tak mampu buat sesuatu apa pun. Seorang hamba yang mana tak diberikan, bukan hamba mukatab. Dalam Islam ada hamba ni banyak jenis. Hamba yang diberikan kebebasan, hamba yang dibebaskan, hamba yang yang diberi separuh kebebasan dan macam-macam lagi. Tapi ini nak cerita Allah Ta'ala buat perumpamaan seorang hamba. Cuba bayangkan seorang hamba la yaqdiru ala syai', yang dia ni tak mampu nak buat apa-apa. Dia Tuhan, dia tak benarkan nak buat apa-apa pun. Dan kemudian Allah Ta'ala buat perumpamaan apa? Hamba begitu, cuba bayangkan, wa man razaqnahu minna rizqan hasana, dan juga perumpamaan perbandingan dengan seorang lagi, orang yang kami berikan, Allah Ta'ala kata berikan kepadanya rizki, minna rizqan hasana, mana orang ni bebas. Ni perumpamaan yang kedua ni, wa man razaqnahu, sini ialah maknanya ialah seorang yang bebas. Ini orang bebas, orang merdeka. Yang sini adalah hamba. Jadi perbezaan dua, seorang hamba, seorang yang merdeka. Wa ma razaqnahu minna rizqan hasana, disebutkan rizqan hasana maknanya seorang yang hamba yang dibebas, dia rezeki yang baik dan sebagainya kan. Fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, tu, dan dia menginfakkan daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya tu sirran wa jahra, maknanya
secara orang tak tahu ke, secara orang tahu ke, secara rahsia ke, secara terang-terangan. Maknanya gambaran situ nak ceritakan seorang yang dapat memberikan bebas harta dia. Dia nak sedekah ke, dia tak nak, maknanya macam-macam bentuk lah dia buat, dia belanjakan harta dia ikut suka hati dia lah, maknanya bebas untuk membelanjakan harta dia. Jadi Allah Ta'ala buat perbandingan sekarang ni dua jenis manusia kan? Seorang hamba, seorang yang merdeka, yang bebas. Hal yastawun, Allah Ta'ala kata, adakah kedua-dua ni yastawun, sama? Soalan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak jawab lah. Sebab apa? Automatically manusia akan dapat jawab kan. Of course tak sama soalan. Jadi alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah Ta'ala kata alhamdulillah, iaitu apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Perumpamaan ini untuk menunjukkan apa? Iaitu orang yang menyembah, seorang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seorang yang menyembah berhala-berhala ni. Jadi berhala ni ada power tak? Berhala tak ada power apa-apa. Jadi takkanlah ini perumpamaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah kata Allah ni merdeka, bukan. Mana Allah Ta'ala ni kan bebas. Allah Ta'ala ni bebas, dia nak buat apa-apa. Tapi berhala tu, apa benda dia boleh buat? Jadi yang peliknya, ada orang menyembah berhala tu, turut kepada berhala tu. Sedangkan berhala ni seumpamakan, Allah Ta'ala umpamakan sini sebagai seorang hamba yang tidak mereka. Takkanlah kamu nak sekata sama. Jadi takkanlah kamu samakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berhala-berhala ni. Sedangkan berhala-berhala ni tak mampu buat apa pun. Jadi bayangkan, itu adalah perumpamaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan macam mana mereka ni boleh sembah kepada berhala-berhala ataupun selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan berhala yang lain dan apa-apa yang lain daripada Allah Ta'ala tak mampu buat apa pun. Macam mana mereka bersembah tu? Jadi Allah SWT kata bal aksaruhum la ya'lamun, majoriti mereka ni tak tahu, mereka tak faham, tak boleh nak fikir ke. Seterusnya ayat 76, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat 76, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa daraballahu masala, perumpamaan yang kedua. Allah sebut perumpamaan yang kedua, rajulaini. Cuba bayangkan pula, cuba fikirkan, dua orang lelaki, rajulaini, ahaduhuma abkam, salah seorang daripada mereka ni ialah abkam, maknanya bisu, maknanya dah bisu kan, maknanya dah bisu, tuli, habis semua lah kan. La yaqdiru ala syai', seorang yang macam tu lah, maknanya cacat anggota pendengaran, cacat anggota percakapan, dia tu abkan, la yaqdiru ala syai', dia tak mampu nak buat apa-apa, maknanya nak bercakap pun tak boleh, nak mendengar pun tak faham, dah tak boleh kan, dah tak belajar semua. Jadi tak adalah kan, macam tu lah kan. Ini bukan orang yang tetap penyakit, tapi dilahirkan begitu kan, dilahirkan begitu. Abkam ni maknanya dalam bahasa Arab ni orang yang dilahirkan dah memang buta tuli, tuli dan juga bisu kan. Jadi orang yang macam tu la yaqdiru ala syai', dia tak mampu kan nak buat apa-apa. Wa huwa kallun ala maulah, Allah Ta'ala kata. Dari segi realitinya, bukan nak katakan dari segi hukum fiqh, bukan tapi dari segi realiti dia adalah kallun. Kallun tu maknanya adalah sakil, satu benda yang memberatkan, membebankan. Kallun ala maulah, ke atas penjaganya. Of course lah kan, sebab penjaga dia kena beri makan, penjaga dia kena buat apa, semua penjaga dia. Maknanya kita kata orang cacat lah kan, kalau kita kata orang cacat kan, maka penjaga akan terpaksa menguruskan dia. Kemudian Allah Ta'ala kata aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair, di mana saja diletakkan, di mana saja ni kan, dia tak dapat memberikan apa-apa. Of course lah kita katakan nak buat kerja adalah kan, tapi maknanya Allah Ta'ala sebut sini perbandingan. Bayangkan orang macam tu kan, maknanya kalau dia belajar pun dia tak boleh ni kan, macam itulah kan, abkam, dia abkam ni. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebut ni la ya'ti bi khair, tak dapatlah nak bantu orang lain kan, tapi orang lain terpaksa bantu dia banyak lah kan, dan begitulah seterusnya. Jadi Allah Ta'ala perumpamaan itu hal dengan apa, perbandingan dia dengan apa, iaitu perbandingannya dengan orang yang tidak begitu. Waman, sebab tu waman ya'muru bil adli, iaitu Allah Ta'ala sebut sini kan la ya'ti bi khair, hal yastawi huwa, adakah sama yang tadi tu, perumpamaan tadi, orang yang macam tadi tu, Allah Ta'ala kata hal yastawi huwa, adakah sama dia, yastawi huwa sini hal yastawi huwa gitu kan. Jadi di sini hal yastawi huwa dengan siapa, waman ya'muru bil adli. Ni jauh sikit kan dia punya ni kan, perbandingan bukan jauh pun, jauh perkataan ni. Jadi Allah Ta'ala semua
salah seorang daripada bukan ini start di sini, bandingkan dengan orang sini, gitu, di sini dengan di sini. Jadi waman sini ialah perbandingan, bandingkan dengan orang ya'muru bil adli. Ya'muru bil adli dalam bahasa terjemahan kalau gitu adalah menyuruh dengan kebaikan, menyuruh dengan kebaikan. Jadi ada dua orang sekarang ni, seorang yang tak boleh bercakap, seorang yang tak boleh, maknanya cacat anggota dia, cacat anggota pendengaran ni semua. Kemudian bandingkan dengan seorang yang mana ya'muru bil adli. Ya'muru bil adli maknanya menyuruh dengan kebaikan. Maksud menyuruh kebaikan iaitu orang yang boleh bercakap, orang yang faham sesuatu benda, orang yang memberi manfaat kepada manusia lain, orang yang begini, orang yang begini kan. Dia ni membantu orang, dia ni menceritakan kepada orang, dia ni memberi motivasi kepada orang. Itu maksud dalam tafsir kata ya'muru bil adli. Ya'muru bil adli. Jadi sekarang ni ada dua orang, seorang yang tak pandai bercakap, seorang yang bisu, seorang yang gini. Kemudian dengan seorang lagi, seorang yang banyak membantu orang, dia bercakap, dia memberikan. Of course lah, kita katakan ada juga orang yang bisu, orang ni yang boleh memberi motivasi, tapi ni cerita secara umumnya, secara umumnya begitu kan. Orang yang macam ni dia akan memberi efek lah dari segi kehidupan dia dan kurang banyak membantu orang. Tapi orang yang macam ni, seorang lagi ni bukan orang biasa, bukan orang boleh bercakap biasa ni. Ada orang boleh bercakap biasa tapi tak memberi apa-apa pun kepada kemanusiaan kan. Ini orang bercakap yang boleh bercakap, dan dia ni membantu, dan dia ni banyak kan membantu orang, memberi motivasi kepada orang, dan dia ni membantu orang lain, membuat kebaikan dan sebagainya. Adakah sama di antara dua orang tu? Cuba bayangkan, Allah SWT buat perbandingan di sini kan. Itu simple je kan. Allah Ta'ala buat perbandingan, tak ada perbandingan yang kompleks, kita katakan perbandingan yang complicated kan, susah nak faham. Tak, ini simple. Sebab apa? Wujud dalam masyarakat. Sebab kalau Allah SWT membuat perbandingan yang kita kata kenapa tak buat complicated, dan seperti bagaimana sekarang kita kata, kita bukan di sini bukannya tempat untuk kita berdebat dan sebagainya tentang ayat ni kan. Sebab Allah Ta'ala dia tujukan Quran ini kepada semua orang, kepada semua bangsa, kepada semua manusia. Mungkin bangsa ni adalah orang yang sangat-sangat simple kehidupan dia, mungkin bangsa ni orang sangat complicated, orang moden sangat kita katakan orang, tetapi tetap di mana-mana pun Quran ini sesuai. Sebab tu Allah Ta'ala buat perumpamaan yang simple saja, yang boleh difahami, yang sesuai untuk semua manusia. Semua manusia di mana saja mereka berada ni kan, dalam suasana yang sangat moden ke, yang sangat simple kehidupan ke dan sebagainya, semua ada orang macam ni kan. Orang bisu ada di mana-mana, orang yang tuli ada di mana-mana kan. Ni daripada lahir yang kita sebutkan tadi kan, bukannya orang yang baru sakit dan sebagainya kan, tapi orang yang dilahirkan begitu ada di mana-mana kan. Bukan di dalam masyarakat ni saja. Jadi kita tak boleh nak katakan tak ada zaman moden, tak ada orang macam ni. Tak ada, tetap ada. Sebab ketetapan Allah SWT untuk menjadikan bahawa Al-Quran itu tak betul. Jadi kita tengok sini, Allah SWT buat perumpamaan tu ada dua. Jadi Allah Ta'ala tanya, hal yastawi huwa, adakah sama dia orang begitu, orang cacat anggota tadi, wa man ya'muru bil adli, dengan orang ni. Bukan nak merendahkan ini ayat ini bukan, jangan salah faham, nak kata merendahkan orang yang begini-begini, tak. Tapi just nak bagi orang tu berfikir, adakah sama orang begini dan begini. Jadi Allah Ta'ala kata, wa huwa ala siratim mustaqim, dan dalam keadaan dia ni berjalan di atas jalan yang benar. Iaitu siapa? Iaitu orang yang sehat, orang yang apa tadi tu, yang mana dia faham, dia seorang yang beriman lah betul-betul, dan kemudian dia menyuruh kebaikan dan sebagainya. Adakah sama dengan orang yang tadi? Jadi ini juga adalah perumpamaan untuk menunjukkan orang yang tidak beriman ni, bagaimana dia boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perumpamaan tu makna perbandingan tu sangat jauh. Berhala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni mencipta, yang ni tidak mencipta. Takkanlah sama. Itu adalah merupakan persoalan yang Allah Ta'ala ajukan, campakkan kepada kita supaya kita ni berfikir. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang 77, walillahi ghaibus samawati wal ard, dan bagi Allah lah, milik Allah lah. Ghaibu artinya lah ilmu perkara-perkara yang gaib, pengetahuan dengan perkara-perkara yang gaib di langit dan juga di bumi. Maknanya tak ada satu, la ya'lamul ghaib, tidak ada satu benda pun yang mengetahui benda gaib melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, malaikat, semua tu kalau Allah Ta'ala beritahu, maka dia akan. Sebab tu malaikat Jibril menyerupai manusia, datang kepada Nabi SAW bertanya tentang hari kiamat. Nabi SAW kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya, iaitu aku dengan kau, sama saja, tak tahu.
Maknanya malaikat pun tak tahu bila hari kiamat. Aku pun tak tahu bila hari kiamat. Nabi SAW akan tahu apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi adalah sebaik-baik makhluk, tetapi dia tetap juga tidak mengetahui apa yang gaib. Yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata walillahi ghaibus samawati wal ardi wama amrus saati illa kalamhil basar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, wama, dan tidak ada dah amrus saah, perkara saah ni. Perkara saah maknanya ialah masalah kiamat. Bila berlaku kiamat, bagaimana kiamat, susah sangat ke? Bagi orang kafir, mungkin bagi orang dia fikirkan, macam mana nak hidup kan dah mati beribu-ribu tahun dulu kan, tak tahulah berapa puluh ribu ke ribu, tak tahulah kan, tapi dah mati, dah jadi tulang belulang, dah tak tahu di mana, masuk dalam perut ikannya, masuk dalam perut harimaunya, macam-macam manusia kan yang dah mati dulu-dulu lagi kan, mana-mana boleh hidup kan. Orang sekarang ni gali tak jumpa tulang, susahnya nak kaji kan, tapi jadi mereka berfikirlah, macam mana nak runtuhkan, macam mana nak jatuhkan bintang-bintang, susah. Gambaran yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tu bagi mereka sangat-sangat susah. Jadi Allah Ta'ala kata mudah saja, kalamhi, Allah Ta'ala kata kalamhil basar, makna kalamhil basar ni tak sampai sekelip mata. Allah Ta'ala kata au huwa akrab, lebih dekat lagi, lebih mudah lagi, lebih simple lagi. Sebab apa? Allah Ta'ala kata kun fayakun, simple bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan pelik, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ni atas segala-galanya dia mampu. Dia nak buat macam mana pun dia mampu kan. Jadi apa susah sangat? Kenapa kita ni berfikir macam tu kan? Allah Ta'ala sebut semua tu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kamu sebelum daripada ni. Allah Ta'ala kata, dan wallahu akhrajakum, dialah Allah akhrajakum, yang telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, daripada perut ibu-ibu kamu. Kita nampak perut lah kita sebutkan walaupun dengan detail lah rahim lah kita, tapi kita kata dalam perut lah kan. Jadi semua anggota kawasan tu dipanggil sebagai perut. Jadi orang mengandung kita kata dia mengandung perut lah kan, mengandung kan. Kita tak sebut lah dengan detail rahim lah begini kan. Jadi sekarang ni Allah SWT sebut Allah Ta'ala ni berkuasa mengeluarkan kamu. Dulu kamu ni dalam macam mana kita boleh imagine daripada dalam perut manusia tiba-tiba keluarlah manusia daripada kecil kemudian menjadi besar, kemudian tercipta dengan seindah-indahnya kan, dari hanya satu sel, kita katakan satu sel daripada mani, daripada ni campur laki perempuan, kemudian dia membesar, terbentuk tu menjadi ada organ di situ, ada jantung di situ, ada paru-paru di situ, ada mata, ada semua cantik semua cantik keluar situ. Jadi Allah Ta'ala kemudian keluarkan kamu, kemudian lahir lagi kan, berjuta, berbilion. Jadi Allah Ta'ala kata wallah, dialah Allah itulah yang akhrajakum min butuni ummahatikum. Kemudian masa kamu lahir itu pula, adakah kamu tahu apa-apa? Tak. Allah Ta'ala kata la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa pun. Makna kita kata dalam bahasa ni kan, tak tahu apa-apa lah, jahil, kosong bercakap pun tak tahu, ni pun tak tahu nak tahu. Tapi Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian apa Allah Ta'ala jadikan? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu ni pendengaran, kamu boleh dengar. Tengok kan, dalam perut tu dah boleh dengar dah. Sebab tu lah orang buat kajian kan, baby tu yang berada dalam perut tu kan dah boleh mendengar dah. Mendengar apalah kan, kalau mak dia dengar muzik ke, dengar Quran ke, dengar apa kan, so dia effect, dia ada respon. Sebab itulah bila dalam tu, dan kemudian bila lahir-lahir tu tengok kan, dia azan kan, azan tu budak tu dengar kan, baby tu dengar kan. Sebab itulah kita nak perkara pertama sekali yang baby tu lahir ke bumi tu dengar, azan, Allah, bukannya dengar pasal muzik dulu kan, bukan main telefon dulu, bukan selfie dulu ke apa benda kan, bukan bising-bising dulu lah cerita apa, tak, dengar Quran, dengar apa, azan dulu, Allah dulu, kata kalimah Allahu Akbar dulu kan, supaya dia dah sedar kan. Tapi sebenarnya sejak dalam perut lagi. Sebab itulah ibu-ibu yang mengandung tu kan, kena jaga-jaga kan, supaya anak dia tu ni. Tapi janganlah bila tak mengandung tak pula kan, boleh dengar apa-apa pula. Jadi Allah Ta'ala sebut sini Allah Ta'ala jadikan wa ja'ala lakum, pada kita tu as-sam'a wal absar, dan kemudian penglihatan, kemudian wal afidah, hati boleh faham kan, hati. Jadi hati boleh proses pendengaran, penglihatan, kemudian semua tu gabungan, semua tu Allah Ta'ala kata la'allakum tashkurun, moga-moga kamu ni bersyukur.
Jadi kita semua dapat kan, tak perlu bayar, tak perlu apa kan, memang dapat. Mata dapat, telinga dapat, mulut, hati pun boleh berfikir, hati pun boleh memproses. Kita kata macam tak perlu bayar, tak perlu bayar, apa ni bukan Intel ni bukan Snapdragon ni hebat hati kan yang menciptakan benda-benda tu semua tu. Jadi Allah Ta'ala kata, tapi kamu adakah bersyukur? Allah Ta'ala kata, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu bersyukur, tapi kamu tak bersyukur rupa-rupanya. Kemudian Allah Ta'ala sebut kan dalam ayat yang terakhir, ayat 79 alam yarau, Allah SWT kata alam yarau ila at-tayri. Sekarang Allah Ta'ala sebut pula nikmat-nikmat lain. Allah Ta'ala sebut pula apa yang berlaku di keliling kita, supaya kita ni tengok lagi kan. Tadi tu sebut tentang anggota kita, bagaimana kelahiran kita dan sebagainya. Alam yarau ila at-tayri, mereka ni tak tengok kepada burung, at-tayri, burung. Kemudian apa, bagaimana sifat burung ni? Musakharatin, Allah Ta'ala kata. Musakharat ni maknanya ialah Allah Ta'ala tundukkan mereka ini untuk terbang, menjadikan tunduk, bukan tunduk tu maknanya kan. Jadi Allah Ta'ala sakhara lana tu maknanya tunduk, tapi maksud sini lah musakharatin fi jawis sama. Allah Ta'ala jadikan burung itu boleh terbang fi jawis sama, di jawi, udara langit. Kalau ikut terjemahan satu-satu tu kan, fi jawis sama, di utara, maksudnya ialah di antara langit dan juga bumi. Dia boleh terbang, tinggi, ada terbang rendah, macam-macam lah kan. Itu jadi Allah Ta'ala sebut kan, dia ni terbang, kita tengok kan, musakharatin, Allah Ta'ala yang menjadikan dia tu boleh terbang di antara langit dan juga bumi tu. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang memegangnya daripada jatuh tu, makna yang tampung, yang menghalang dia daripada jatuh tu, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok macam mana burung pun, manusia nak buat kapal terbang bukan main susah kan. Nak buat kapal terbang kena buat landasannya, kena buat airportnya. Sebab apa? Nak naik kapal terbang, nak tu tak ada airport, tak boleh turun kapal terbang, tak boleh turun merata-rata kan, turun atas jalan raya ke, sempit tak boleh, kena ada sayap pula kan, macam-macam susah kan. Burung mudah kan, turun atas bukit ke, turun atas ni kan, terbang naik terus kan, tak perlu landasan, tak perlu bina apa-apa kan, dia naik je sendiri kan. Bagaimana dia boleh naik, bagaimana dia boleh terbang tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecil-kecil burung tu kan, dah anak-anak tu dah pandai terbang dah. Kita tengoklah, dan insya-Allah kan dalam YouTube semua ada benda tu kan, kita boleh tengok Animal Planet ke apa benda semua kan ada. Boleh search sendiri kan, bagaimana Allah Ta'ala sebut kan, menjadikan semua burung ni iaitu fi musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah. Jadi kita kena ingat yang memegang burung tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menahan burung tu daripada jatuh adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna fi dzalika laayat, semua tu adalah merupakan tanda-tanda liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak akan berfikir, orang tak beriman tak akan bersyukur, orang tak beriman tak akan ingat semua benda kepada Allah. Sebab apa? Dia tak yakin pun Allah Ta'ala ni ada. Jadi Alhamdulillah kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang dapat faham semua benda ni. Jadi kita gunakan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mata kita, telinga kita, hati kita, supaya kita ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dengan mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu saja insya-Allah sesi kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk share, insya-Allah. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen juga, beri komen juga insya-Allah. Moga-moga setiap komen tu dia akan memberi efek insya-Allah kepada sesi kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.